Okay. Nampak tak saya punya course planner tu? Cuba on. Nampak. Nampak ah? Ha. Okay. So nota apa course planner ni pun saya ada share dekat grup WhatsApp. Nanti awak boleh tengok lah. Okay, macam video-video yang saya dah buat selepas ini, macam video yang sebelum ni, taklimat ataupun pesanan sebelum ni, saya dah buat turun, bukan buat turun, saya dah upload dekat dalam YouTube channel. Nanti awak boleh tengok lah. Saya akan share juga, habis kelas ataupun malam ke, bila saya dah habis edit, saya akan share juga. Nanti awak boleh tengok. Mana-mana yang mungkin awak tak faham, awak kena tengok second time baru boleh faham. So awak boleh tengok nanti dalam YouTube channel saya tu. Okay, so untuk hari ini dalam masa maybe sejam lah kita akan tengok berkaitan dengan PLOS Planner ni. Okay, so untuk semester ni awak perlu mengambil subjek ECM 1072 ni, iaitu Civil Engineering Drawing. Okay. Yang mana subjek ni merupakan disiplin core, mana subjek engineering lah yang ada dalam list senarai subjek engineering. Okay. Sebab tu dia punya kod tu EC. So kita ada 5, awak akan ada 5 kod ataupun bidang yang berkaitan dalam bidang engineering ni, dan salah satunya bidang M lah. M ni adalah management. So subjek ECM 1072 ni, Civil Engineering Drawing ni, dia letakkan dalam kumpulan M. Management. Ada yang ECS, itu structure. Kalau ECG tu geotech. Kalau ECC tu safety. Kalau ECW itu water. So ada 5. Tu 5 bidang utama dalam engineering, civil engineering. Macam subjek HPE ataupun subjek NPU, itu subjek-subjek wajib ambil, wajib universiti, tapi bukan di bawah bidang kejuruteraan awam. Okay. So untuk subjek ni, dalam tempoh seminggu awak perlu menghadiri kelas selama 4 jam dalam tempoh seminggu. Tapi untuk online ni mungkin saya akan pendek-pendekkan. Maksudnya sejam saya bagi briefing. Ini sejam lagi awak buatlah latihan-latihan yang saya bagi tu. Okey. Dan syarat ni adalah subjek ni tak ada syarat. Maksudnya tak perlu ambil subjek-subjek tertentu dulu baru boleh ambil, dia tak. Semester 1 pun awak dah boleh ambil sebenarnya subjek drawing ni. Okey. So saya akan mengajar daripada minggu pertama sampai minggu ke-14. Okay. So awak tak jumpa pensyarah lain lah, saya je lah yang akan ajar. Okay, kita tengok untuk course learning outcome. Okay, maksudnya selepas awak habis belajar tamat subjek ni, okay, so awak perlu dapat 3 perkara. Okay, yang pertama, identify the basic theoretical and practical aspect of manual or technical drawing according to civil engineering specification. Okay, itu yang pertama. Maksudnya bila habis nanti awak perlu tahu macam mana ataupun basic berkaitan dengan manual drawing dan juga drawing yang menggunakan perisian. So dalam subjek ni awak kena belajar 2. Satu adalah manual drafting, satu lagi adalah technical drafting menggunakan software. Okay, so software yang kita akan gunakan dalam subjek ni adalah software AutoCAD. Okay, so nanti saya akan explain dan lebih detail lah. Okay, untuk CO2 pula, demonstrate the knowledge and skill in the AutoCAD software. Okay, so AutoCAD ke manual drafting ke, saya akan ajar daripada basic. Saya akan ajar daripada jenis-jenis pensel, jenis-jenis pemadam, jenis-jenis kertas, yang basic lah. Okay.
CO3. Maksudnya yang ketiga ni apa yang awak akan dapat? Prepare the complete civil engineering drawing using AutoCAD software. So bila last kali nanti minggu ke-14 awak kena complete. Siapkan satu drawing menggunakan software AutoCAD. Okay, so 3 perkara yang perlu awak dapat daripada hari pertama sampailah hari terakhir minggu ke-14 nanti. Okay, so setakat ni ada soalan? Tak ada. Ada Ada, tak ada. Okay. Okay, kita tengok dia punya assessment, penilaian bagi subjek drawing ni. Okay, so subjek ni antara salah satu subjek yang tak ada final exam. So dia ada final assessment sahaja, iaitu final project lah. Okay, so ada 3 penilaian untuk subjek civil engineering drawing ni. Yang pertama adalah test. Okay, so test ada 2, test 1 dan test 2. Test 1 berkaitan dengan manual drafting. Test 2 berkaitan dengan AutoCAD. So AutoCAD tu saya akan bagi soalan objektif, then saya bagi drawing. So awak carilah, nanti saya explain dengan lebih detail lah untuk test 2 nanti. Test 1 manual drafting, so gunakan tangan. Okay, so untuk test markah dia adalah 40%. Okay, 40% untuk dua-dua test. Satu test tu 20-20 lah. Okay. Dan chapter yang akan ditanya untuk test 1 dan test 2 ni adalah chapter 2, 3, 4 dan 6. Okay. So chapter 2 dan 3 ni dan 4 itu adalah untuk test 1. Chapter 6 chapter AutoCAD ni. Itu untuk test 2. Fatin ni section berapa? Fatin bukan jadi satu itulah kenapa dia masuk. Oi, apa ni? Fatin Nak belajar Yes, sir. Fatin siapa? Section 1. Ni section 2. Oh, salah Betul lah. Tengok jadual. Salah. Tengok jadual lah. Aduh. Oh, okay. Sorry. Jangan marah dia. Dia silap. Mati okey tak? Okay, tak apa, biarkan Fatin last lagi. Okay, kita proceed So untuk test 1, chapter 2, 3 dan 4. Untuk test 2 AutoCAD, chapter 6. Okay. Dan penilaian yang kedua adalah practical, yang mana practical ni markah dia adalah 30%. Dan practical ni manual punya drafting. Maksudnya selepas habis satu-satu chapter tu, bermula daripada chapter 2, 3, 4 dan 5, so awak perlu submit dan kena hantarlah melalui medium yang saya pernah beritahu sebelum ni, sama ada OLS, email ataupun WhatsApp. Tapi saya utamakan yang pertama adalah OLS. So kalau tak dapat OLS, barulah awak boleh email kat saya. Okay. So OLS buat masa sekarang belum lagi diaktifkan. Maybe dalam tempoh 2 minggu selepas airdrop nanti barulah kita boleh gunakan OLS. Okay, so penilaian yang terakhir adalah final project, yang mana markah untuk final project ni, so dia mengambil 30% daripada markah keseluruhan. Okay, dan untuk final project dia akan cover untuk chapter 6, 7 dan 8. So 6, 7 dan 8 ni adalah topik berkaitan dengan AutoCAD.
AutoCAD dan drawing yang berkaitan lah. Okay, course requirement. Okay, walaupun awak belajar secara online pada semester ni, tapi persen ataupun peratus kehadiran masih lagi dinilai berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelum ni. Okay, 80% kehadiran perlulah setiap pelajar tu patuh untuk pastikan awak tak dapat apa-apa surat lah. Okay, walaupun belajar secara online tapi syarat kehadiran tu perlu. Okay, so untuk nota first ataupun yang paling utama, rujukan yang paling utama adalah rujukan yang saya akan bagi kepada awak. Modul yang saya akan bagi, saya akan share kat awak melalui OLS ataupun WhatsApp. So awak study daripada situlah. Kalau nak beli apa-apa buku tambahan untuk buat rujukan, so awak boleh belilah buku yang saya sarankan dekat bawah ni. Ada 2. Tapi untuk AutoCAD kita akan belajar menggunakan AutoCAD software versi 2015. Macam saya cakap sebelum ni, siapa yang ada versi 2020 ke atas ataupun 2015 ke atas, so boleh guna. Boleh, tak ada masalah. Dia mungkin version yang berbeza, tapi dia punya item dia tak banyak berubah. Dia akan, mungkin perubahan tu adalah sikit-sikit je. Untuk software 2015, nanti saya akan share dalam Google Google Drive saya. Google Drive, sebab file dia besar. Nanti awak install lah, awak download, awak install. Lepas tu saya akan bagi step-step macam mana nak aktifkan dia. Sebab yang saya bagi ni yang pirate punya version. So saya bagi dia punya kod aktif dia, nanti awak aktif lah. Saya akan tunjuk juga step by step macam mana nak install AutoCAD tu. Okay. Okay, kita tengok cost of information. Okay, tengok berapa topik yang ada untuk subjek ni. Okay, so secara keseluruhan untuk subjek ECM 1072 ni, so ada 8 topik. Okay, yang mana topik 1 sampai topik ke-5, iaitu sampai minggu ke-6, itu adalah manual drafting. Manual drafting. Okay, maksudnya awak kena lukis menggunakan tangan awak lah. Okay. Kita tengok chapter 1, introduction. Kalau sempat sekejap lagi saya akan masuk juga sikit. Saya nak beritahu apa yang awak perlu sediakan lah untuk manual drafting ni. Okay, introduction. Topik introduction. Okay, apa yang perlu awak sediakan, apakah dia drawing ni, okay, apa maksud line-line yang ada dalam drawing ni. So itu dalam chapter 1, itu basic Okay, chapter yang kedua adalah chapter geometrical construction. Mungkin awak pernah dengar, awak pernah ingat, awak boleh ingat lagi masa sekolah SPM dulu kan. Awak guna kompas ataupun jangka lukis tu untuk buat bulat, untuk buat tangent. Benda tu kita akan belajar balik, awak akan belajar balik. Macam mana nak buat bulatan yang bersentuh, tangent antara satu-satu bulatan. So kita akan buat balik. Okay, itu geometrical construction. Kemudian chapter yang ketiga, okay, adalah orthographic projection. Ortografik ni kalau sekolah rendah dulu kemahiran hidup kan. Tak tahulah kalau awak sempat tak subjek kemahiran hidup tu.
So dia ada lukisan yang ada 4 view tu. Atas, bawah, sisi. Itu adalah photographic projection. So akan belajar semula lah. Mana-mana yang daripada sekolah teknik, awak akan belajar balik daripada basic. So sebab saya akan ajar daripada basic, sebab bukan semua orang daripada sekolah teknik ambil subjek drawing ni. So saya kena ajar daripada basic. Okey, chapter yang keempat adalah asymmetric drawing. Okay, asymmetric drawing ni boleh dikatakan, kita boleh katakan sebagai lukisan 3D lah. 3D. Sebenarnya kita nak hasilkan sebuah lukisan dalam bentuk 3D. Daripada ortografik yang ada 4 view tadi, kita nak transfer lukisan tu kepada lukisan 3D. Ataupun daripada lukisan 3D, nak jadikan dia ortografik. So chapter 4 dengan chapter 3 tu dia berkait. Dia berkait. Okay. So dalam drawing ni, apa yang penting, apa yang sangat penting adalah daya imajinasi. Awak kena imagine. Contohnya satu objek, katakan objek ni, macam mana awak tengok daripada atas, macam mana awak tengok daripada depan, macam mana awak tengok daripada tepi, daripada belakang, daripada bawah. Okay? So dalam subjek drawing ni, skill berimajinasi tu adalah sangat penting. Siapa yang suka berangan tu, mungkin satu advantage lah kepada awak. So yang tak suka berangan tu, awak kena practice. So sebelum tidur, tengok ceiling, tengok kipas dulu, cubalah berangan supaya awak boleh wujudkan daya imajinasi itu untuk awak apply dalam subjek drawing ni. Okey, kemudian chapter 5, sectional view. Ini pun kena guna daya imajinasi juga. So sectional view ni contohnya objek ni, awak potong dia. Bila awak potong macam mana dia punya pandangan dia? Ada kat dalam, ada kat tepi bila awak dah potong tu. Itu sectional view. Okay. Untuk chapter yang ke-6, okay, ini lebih kepada perisian. So manual drafting tadi sampai chapter 5 saja. Ini chapter 6, 7 dan 8 dia lebih kepada lukisan industri lah, dan juga lebih kepada perisian atau CAD. Okay. Chapter yang ke-7, architect drawing. Ini awak kena tahu macam mana beza architect drawing dengan civil engineering drawing. Okay. So ada beza dia. Nanti kita akan tengoklah macam mana kita nak kenal pasti lukisan tu adalah lukisan arkitek ataupun lukisan tu adalah lukisan civil. Sebab mungkin kalau awak kerja nanti, bos awak nak test awak, nak masuk kerja, hari pertama nak masuk kerja, dia minta awak tunjukkan, dia bagi 2 lukisan, mana satu lukisan arkitek, mana satu lukisan civil, mana satu lukisan electrical, mana satu lukisan mechanical. So kalau awak tak tahu nak beza, so masalah lah. Itu benda yang paling asas, yang paling basic yang awak kena tahu sebelum awak masuk dalam industri ni. Okey. Setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ada soalan je? Tak ada. Tak ada sih. So yang punya projek tu memang individu daripada awal sampai akhir. Jadi individu lah. Okey. Sebab jauh kan satu sama lain. Kalau rumah jiran-jiran tak apa lah. Dekat-dekat tak apalah. Individu, tapi individu saya tak buat
terlalu complicated lah. Maksudnya setiap orang tu walaupun buat seorang-seorang dia boleh complete, dia boleh siapkan. Okay? Mana setiap seorang tu akan dapat different project ke macam mana? Mungkin projek sama tapi mungkin ukuran tak sama. Saya boleh detect lah mana kalau awak copy and paste ke. Contohnya nak tahu jarak tu A ke B, awak kena tambah awak punya IC number kan. Tambah dapatlah jarak sekian. So maksud setiap orang tu tak sama. Walaupun gambaran kasar dia nampak sama, tapi ukuran dia berbeza. Okay? Ada soalan lain? Tak ada sir. Boulder sekali Amir. Ni sir. Boulder. Border? Terblok ke apa? Sekasih ya? Apa dia? Border tu sekasih ya? Ada guna Terblok. border. Terblok terblok. apa? Terblok awak buat sendiri. Saya bagi ukuran dia saya bagilah. Okay. Itu awak buat sendiri. So kita akan gunakan dua kertas, satu A3, satu A4. Tapi kita banyak pada A3 lah. Mungkin untuk latihan yang pertama ni awak kena buat dalam A4 dulu. Okay. Ada Wiyah, ada soalan? Tak ada sir. Alif? Tak ada sir. Azri? Tak ada sir. Kau bangun tidur Azri? Ada je. Makan nasi tu. Mana menipu. Farah? Ada soalan? Okay. Naim? Tak ada. Ada soalan tambahan? Tak ada sir. Dah jelas dah. Okay, Nazik? Okay, Nazik? Tak ada sir, tak ada. Ada. Okay. Anis? Tak ada sir. Najiha? Tak ada sir. Putra Farid ni siapa? Muhammad Farid? Farid. Insta famous. Tak ada soalan. Samihah? Tak ada sir. Okay, Syahirah? Syahirah kan? Tak ada sir. Okay, Izzat? Tak ada sir. Okay, Syahri? ada. Syahri? Tak ada sir. Saya kena selalu check. Takut awak masuk, biar je phone cuba. Untuk attendance. Okay. Saya masuk sikit untuk chapter 1. Boleh? Boleh. Ni saya Boleh, nak maklumkan boleh. apa yang awak kena sediakan. Okay, nampak tak? Apa dia sir? Nampak. Nampak Nampak. Okay, kita masuk chapter 1 sikit. Saya nak terangkan sikit apa yang awak kena sediakan. Okay, so introduction. Technical drawing, also known as drafting, is a visual language that communicates ideas through the use of drawing. Okay, so dalam konsep ataupun dalam bidang pembinaan ni, dekat site lah, Okay, benda utama ataupun medium utama yang diorang buat meeting, diorang bincang tu, medium dia adalah drawing lah. Drawing. Apa yang dibincangkan, apa yang ada di atas meja jurutera, kontraktor dekat site tu penuh dengan drawing. Sebab apa? Sebab drawing ni adalah salah satu medium untuk berkomunikasi.
apa yang dibincangkan dalam meeting dekat site tu semuanya merujuk kepada drawing. So kalau awak dah sebagai klien, awak sebagai arkitek, awak sebagai kontraktor, awak sebagai konsultan, awak sebagai engineer, apa yang dibincangkan semuanya adalah berkaitan dengan drawing. So maksudnya lima orang tadi dia kena tahu untuk baca drawing. So lukis tu tak apalah, yang penting membaca lukisan, membaca drawing tu adalah salah satu benda yang semua orang yang ada dekat dalam industri ataupun yang ada dekat site tersebut kena tahu. Okay, jangan turun site bawa aja helmet putih tapi bila orang suruh baca drawing tak tahu. So masalah lah. So drawing kena pandai baca. Bukannya tengok je, kena pandai baca. Kena pandai baca. Setiap apa yang dilukis dekat kertas A3 ke A1 tu ada maksud dia. Walaupun huruf tu satu perkataan ataupun huruf tu simple je, tapi ada maksud dia. So sebab tu lah awak kena tahu, awak kena belajar berkaitan dengan lukisan. Okey. Kita tengok basic drawing equipment. Apa keperluan yang awak perlu sediakan untuk belajar technical drawing ni, untuk yang manual drafting lah. Yang ni yang saya senaraikan kat sini semuanya untuk manual. Kalau untuk yang perisian tu awak kena ada dua lah. Satu laptop complete dengan mouse dan juga perisian software. Okey. Kita tengok basic drawing equipment. Okey. Kita tunjukkan contoh dia. Okey. Yang pertama adalah technical pencil. Ini contoh siapa-siapa yang tak tahu technical pencil tu macam mana. Ini contoh dia. Okey, ini technical pencil ataupun pencil tekan lah. Dengan bahasa mudah, pencil tekan. So pencil tekan ni ada macam-macam size. Ada macam-macam jenis. Tapi yang penting dalam melukis ni adalah dia punya size. So, macam yang saya ada ni, size dia adalah 0.5. Okay, 0.5. Maksudnya ketebalan ataupun dia punya lid ni, dia punya size dia adalah 0.5. Okay. Kalau yang macam ni 0.35. Ada yang lagi kecil, ada yang lagi besar. Okay. So technical pencil. Itu yang wajib lah. Kalau tak ada pensel, awak tak boleh nak melukis. Okay. Saya bukan suruh awak sediakan semua saiz. So kalau awak tak ada pensel yang canggih-canggih ataupun technical pencil ni, awak juga boleh gunakanlah pensel kayu ni. Okay. Tapi nak gunakan pensel kayu ni, awak kena ada pemadam. Awak kena ada pengasah pensel. Okay. Dan pensel awak kena tajam. So kalau boleh ada dua lah. Satu yang betul-betul tajam, satu yang tak tajam, supaya awak boleh bezakan setiap ketebalan. Yang penting tangan awak kena lembut, ya. So kena tahu mana garisan kena tebal, mana garisan kena nipiskan. Okey, sebab tu kalau ada technical pencil lagi bagus, sebab dia dah bagi dah dia punya ketebalan bagi setiap garisan yang awak boleh hasilkan dengan menggunakan
technical pencil. Okay. So, kalau nak cari technical pencil ni, cari yang 0.5 dan juga 0.7 lah. Biasanya kalau dekat kedai RM2 tu dia ada 0.5 dengan 0.7 je. Itu kalau kedai RM2. Kalau pensel ni kedai RM2 dapat 10 batang sekotak. Carilah. Yang penting pensel. Kita tak gunakan pen. Tapi kalau rasa nak beli pen, technical pen pun boleh. Kalau technical pen, ini contohlah. Ini contoh untuk technical pen. Kalau awak nak cari, boleh cari. Kalau rasa terlalu banyak sangat duit pada semester ni, so carilah untuk koleksi. Mungkin nanti bila dah kerja nak gunakan ke, nampak profesional sikit. Okay. So kalau nak beli, boleh beli technical pen ni. Tapi kita just gunakan pensel saja. Okay, itu yang pertama, pensel. Tak ada pensel, tak boleh nak melukis. Okay. Okay, yang seterusnya adalah eraser. Okay. Tahu eraser? Eraser adalah pemadam. Okay, pemadam. Tak kisahlah awak nak cari yang Faber-Castell saya punya ni, sebab dah lama sangat tak guna benda ni, dah jadi keras. Keras macam batu. Okay. Tak boleh nak guna tu. Pemadam ni pemadam lah. Siapa tak kenal pemadam? Mungkin tak pernah jumpa pun. Tak tahu pun nama dia pemadam. Mungkin sebelum ni ada yang guna getah gelang kan? Getah gelang ikat dekat pensel, penyih kat kertas. Itu tak boleh Sebab bila awak guna getah gelang, walaupun dia getah, tapi bila awak padam jadi hitam. Okay, itu okey lagi. Ada yang tak tahulah sekarang awak buat lagi tak. Ada yang guna kayu, penyih dekat garisan-garisan yang dilukis tu. So itu pun tak boleh. Itu menyebabkan lukisan awak akan jadi hitam. Kertas awak akan jadi hitam. Okay. So gunakanlah pemadam. So kalau tak mampu nak beli pemadam, pinjamlah dengan adik-adik. Cari yang elok sikit lah. Kalau rasa tak nak bagi koyak kertas ataupun tak nak bagi kertas awak tu hitam, so carilah yang okey sikit, yang lembut, macam Faber-Castell okey. Okay. Padam kedai RM2, beli RM2 dapat banyak. Kongsilah dengan adik. Kalau kat hostel boleh kongsi dengan kawan-kawan. So kalau dekat rumah ni, mungkin adik kat sekolah rendah tu, sekolah menengah tu, dia nak beli barang-barang, so pau kat dia satu. Tak apa, kongsi dengan dia. Okey, itu adalah pemadam. Tadi sharpener pun, kalau yang awak gunakan pensel kayu ni, so awak kena cari pengasah. Okay, carilah pengasah yang elok sikit, yang Faber-Castell. Kalau yang kedai RM2 tu okey. Tapi bila awak asah, dia punya ketajaman tu macam pelik sikit. Dia tak betul-betul cantik lah. Bila awak guna, dia patah-patah dia. Okay. Itu yang kedua, pensel dengan pemadam. Okay. Yang ketiga adalah pembaris. Pembaris. Macam saya ni, pendek je. Sebab awak nak gunakan kertas A3, so better awak cari pembaris yang panjang sikit lah. Yang panjang sikit. Yang sampai 30 cm. Macam ni 15. So kalau tak mampu beli yang 30 cm, beli yang macam ni pun tak apa. Tak mampu beli, pau lah adik punya. So jangan guna cut metrik buat garisan. Sebab dalam drawing ni, kita perlukan jarak-jarak yang detail. Jarak-jarak spesifik. Okay. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah drawing sheets. Drawing sheet, awak perlu gunakan dua jenis. Satu adalah kertas A4. Okay. So ini pun tak perlu beli satu rim tu. Awak boleh beli yang dalam plastik sikit-sikit. Dijual sikit-sikit tu. Sebab kita pun tak guna banyak kertas A4 ni untuk saja drawing. Okay. Dan satu lagi adalah kertas A3. Okay, ini contoh dia. Kertas A3. Okay, so A3 ni sebenarnya dia adalah 2 kali A4. Okay, 2 kali A4. So carilah, itu ada kawan awak tanya kat saya yang mana satu. So tak kisah. Yang penting dia adalah ditulis kat depan tu A3. A3. So kalau nak check, bawa kertas A4 satu, ukur. Betul tak dia 2 kali A4? Kalau betul-betul lah. Dekat kedai RM2 saya rasa tak ada A3 ni. Mungkin awak kena cari dekat kedai-kedai lah, tulis lah. Jangan cari yang satu rim banyak-banyak tu. Dia satu praktikal, satu topik, satu. So tadi kita ada 5 kan. 5 topik yang melibatkan manual drafting ni. So awak kena sediakan 5 untuk praktikal, 5 lagi latihan yang saya bagi selepas habis lecture, maksudnya 10. So backup lah untuk 2 lagi test tu. So total dalam 15 lah. 15 keping awak kena sediakan backup untuk kertas A3. A4 tadi 2-3 helai je lah. Sebab kita nak tahu macam mana nak buat tata block, nak buat tulisan yang cantik dalam kita punya drawing. So saya akan gunakan untuk letahan lepas chapter 1 ni saja. Chapter 2 sampai chapter 5 tu saya gunakan kertas A3. Okay? Itu kertas. Setakat ni ada soalan? Ke dah tidur? Tak ada. Okay. Tidur. Tak ada. Okay, so kita habiskan slide ni sajalah. Next class baru kita sambung. Kita habiskan chapter 1. Okay. Yang ke 5. Drawing board. Okay, drawing board. Saya tak wajibkan. Siapa ada duit lebih, nak beli boleh beli. So siapa tak ada tak apa. Tapi yang penting bila awak melukis tu, kalau tak gunakan drawing board tu, make sure memudahkan awak lah. Ada setengah orang tu dia lebih mudah tak guna drawing board. Ada setengah orang dia tak boleh menggunakan drawing board. Dia kena lukis atas meja biasa saja. So kalau dekat college kita ada meja drawing, tak ada masalah. So dekat rumah ni terpulang kat awak lah. Sama ada awak nak beli drawing board ke ataupun tak nak beli, terpulang. Sebab setiap orang tu berbeza. Dia punya cara nak melukis, dia senang macam mana. Kalau ada yang masa sekolah dulu yang menggunakan drawing board ni, kalau awak nak guna lagi, gunalah, terpulang lah. Yang penting hasil dia nanti awak hantar dekat saya. Itu yang paling penting. Okay. Okay, itu yang kelima, drawing board. Drawing board pun ada banyak jenis. Ada yang kayu, dulu-dulu kayu lah. Ada yang plastik, plastik warna putih tu kan. So depend lah awak cari yang mana. Okay, kemudian yang seterusnya adalah kompas. Tahu kompas? Bukan kompas utara, timur, barat tu. Ni.
BOFA lah. Ni BOFA set. Okay. So dalam ni dia ada jangka lukis, dia ada kompas. Okay. BOFA ni saya rasa mahal sikit. Tapi dia punya ketepatan tu tinggi lah. Maksudnya dia tak akan bergerak kalau awak pegang kaki dia. So untuk jangka lukis, okay, make sure awak pegang ujung dia ni. Ni fungsi dia buat benda kat atas ni. Jangan pegang kaki. Bila awak pegang kaki, so ukuran nanti bila awak dah ukur dekat sini, betul awak nak masuk dalam lukisan, pegang kaki dia, dia tergerak. So tak dapatlah, tak tepatlah ukuran dia. Okay. So ni jangka lukis. Kompas kita tak banyak guna. Jangka lukis tu banyak guna. Kalau tak mampu beli yang BOFA ni, awak carilah yang macam ni, Myding set. Sekarang ni kedai RM2 pun dah ada jual. Siapa ni dah uzur sangat dah. Sampai tampal dan selotip. Kedai RM2 je. Tapi dia bagi kompas je lah. Dia bagi jangka lukis ni je lah. So ni pun awak kena dapatkan. Sebab dalam chapter 2 nanti kita banyak nak guna jangka lukis ni. Okay. Chapter 3, chapter 4 pun kita gunakan juga. Okay, so boleh dapatkan kat kedai RM2. Okay, itu adalah berkompas dan juga jangka lukis. Okay, divider. Pada divider. Divider ni tak penting. Penting divider. Nak contoh dia. Ini kalau untuk awak padam-padam kawasan-kawasan yang kecil, so awak perlukan alat ni supaya dia tak padam dekat bahagian yang garisan-garisan lain. Okay. T-square kalau awak guna board, awak perlu ada T-square. Tapi T-square kalau tak guna board, tak perlu. So T-square ni nak bagi awak punya garisan tu betul-betul 90 darjah ataupun dia horizontal 180 darjah. Okay. Yang seterusnya, Saya pakai I-square boleh ke? Saya pakai I-square. I-square, T-square, guna I-square. Ganti T-square tu. Ada board ke? Ada board tak apalah. Kalau board putih tu I-square kan? Board putih je pakai I-square. Apa dia? Tak apalah. I-square ke T-square ke. Kalau yang board kayu tu memang T-square. Kalau yang board putih tu I-square. Okay. Next, set square ataupun triangle. Okay. Awak kena beli. Okay. Ada yang kecil, ada yang besar. So better sebab kita gunakan kertas A3. Okay. Saya sarankan untuk awak beli yang besar ni. Okay. Dia ada yang 60-30. Yang ni 45-45. Okay. So dua-dua ni awak kena dapatkan. Okay. Terutama yang 60-30 ni. Sebab dalam topik 3D nanti, asymmetric drawing, okay, so awak perlukan triangle 30 ni. Okay, French curve. French curve tak perlu. Okay, saya nak tunjukkan apa dia French curve. Yang ni French curve. Nak beli pun boleh juga nak beli. Rasa banyak sangat duit, bolehlah beli.
Okay, ni kita tak guna sangat. Cuma kalau nak guna pun dalam berapa kita nak dia punya lekuk-lekuk ni supaya kita punya garisan tu lebih tebal lah. Sebab dalam drawing ni yang penting adalah dia punya garisan. Tak ada garisan maksudnya tak jadilah lukisan. So lukisan ni perlukan garisan, barulah hasilnya lukisan. Okay, tu French curve. Itu tak perlu beli. Protractor. Okay, protractor. Mesti ada yang macam ni tu. Ada yang 360 darjah. Mungkin biasa orang guna yang 180 kan. Separuh ni saja. So tak kisahlah awak cari yang 360 ke, awak cari yang 180 ke. So depend. Ini pun banyak juga guna dalam chapter 2 nanti. Kita akan gunakan protractor. Okay, next is flexible. Flexible curve ni pun tak guna pun sebenarnya. Kalau nak beli boleh beli. Tapi kita tak guna pun. Okay, kemudian template. Template tak payahlah. Sebab nanti saya nak awak tulis nama awak dengan tangan sendiri je. Tak payah guna yang stencil kan. Huruf A, B, C tu tak payah beli. Okay, so nama awak nanti awak kena tulis guna tangan sendiri je. Skill sendiri. Nak tengok awak punya tangan tu lembut ke keras ke, saya boleh tahu. Okay, so setakat ni ada soalan? Ada. Tak ada je. Ada Tak ada. Kalau Nanti kalau pensel Ada. apa dia? pensel hot yang Jawi tu. Dia guna ke? Pencil hot tu sebab dia tebal sangat. Saya rasa 1.0 kan? Ya. Dia tak tahu. 1.0. Dia tajam. 1.0. So 1.0 tu kita tak banyak garisan 1.0. So awak cari yang 0.7, 0.5 dah cukup. Sebab nanti ada garisan yang awak kena tebal. Macam tata block, awak kena tebalkan dia. So kalau nak beli yang pencil hot tu boleh juga untuk buat tata block tu kan. Berguna jugalah kan. Boleh lah nak guna. Tapi hot tu bukan dia serum ke? Dia serong lah. Kan? Dia serum kan? Apa lah nak dia nak dia nama guna Jawi tu. Boleh tak? Dia dah guna Jawi. Tak pernah lagi ubat. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Tak ada masalah. Enggak ada, sir. Okay. Okay, boleh tak dapatkan basic apa tu peralatan tadi? Pensel, okay, pemadam, pembaris, pengasah tu depend lah. Kalau dia guna pensel kayu tu kena beli pengasah. Okay, kemudian kompas dan juga jangka lukis ni. Dan juga kertas. So, satu lagi triangle. Ini triangle. Okay, kemudian jangka lukis, pensel, pemadam, pembaris. Okay, boleh dapatkan 3 basic peralatan ni. Boleh. Dan juga kertas lah. Boleh saya boleh. Dalam minggu depan, boleh? Okay. Boleh. Minggu depan kita start melukis lah. Boleh. Minggu ni saya nak habiskan dulu topik ni, topik 1 ni. Okay, minggu depan awak boleh start melukis lah. Okay.
Slide ni pun saya akan share juga nanti dalam grup WhatsApp. Ya ayam pula. Okey, tak ada soalan ya? Tak ada sir. Tak ada sir. Attendant. Oh, tak ada. Sir, apa ni sir? Apa ni? Apa dia? Macam kerja-kerja yang sebagi tu macam praktikal apa semua tu dengan test kan pakai A3 dengan A4 kan kena hantar. Ya. Tu kena hantar melalui fax ke macam mana tu? Nak kena hantar ke sir? Jangan fax, awak scan guna tab scanner ke ataupun scanner dekat app tu kan. Awak ambil gambar, lepas tu scan gambar lah. Lepas tu buat dalam bentuk PDF, hantar dekat OLES. Yang pertama, medium yang pertama OLES. Okay. Lepas tu kalau tak dapat OLES, boleh awak email. Tak perlu fax. Kita guna online punya medium. Okay. Okay. So nanti awak download lah tab scanner ke apa-apa jenis scanner yang ada dalam app, Google App tu. Dan dia ada scanner sir belakang Jenis scanner. Tak perlu beli scanner yang mahal tu. Guna phone saja. Guna phone, guna app. Saya rasa kalau guna app tab scanner tu, saya dapat hasil lagi cantik daripada guna scan biasa. Okay, nanti awak hantar dekat OLES. OLES nanti saya akan maklumkan kalau ia dah boleh digunakan, sebab dia perlukan tempoh 2 minggu selepas awak buat airdrop baru boleh diaktifkan untuk OLES tu. So apa-apa latihan, apa-apa praktikal awak kena submit dalam bentuk PDF dalam OLES. Okay, so nanti senang sebab dalam OLES tu mudah. Saya dah tahu dia dah ada senarai nama, tepi tu awak punya tugasan yang awak hantar tu. Dan saya boleh juga tanda dalam OLES juga. Okay, awak boleh tahu markah dekat OLES tu. Independent dulu. Okay, barang-barang tadi kat kedai RM2 sebenarnya ada dah jual. Tak perlu beli yang mahal-mahal. Yang penting awak boleh gunakan, awak boleh melukis menggunakan peralatan tu. So tak perlu beli peralatan yang mahal. Okey, Adawiyah. On-kan awak punya video dengan awak punya suara Oh, video. Aduh. Adawiyah, ada soalan? Tak ada, sir. Senang, semua orang on-kan video lah. Semua on-kan video. Cuma suara tu bila saya panggil baru awak on-kan. Cakap. Okey, Rabiatul ada soalan? Tak ada, sir. Okey. Okay, next, Azri. Azri ada? Ya, saya. Ada soalan Azri? Tak ada sir. Okey, Farah. Farah? Ya. Tidur tu sir. Ada soalan? Tak ada. Boleh ulang balik apa yang saya cakap tadi? Saya suruh beli paris semua. Okey. Mari Iqmal. Mari Iqmal. Saya. Mari okey
Okey Farid. Okey. Okey Alif, Aiman. Alif. Okey Alif. Tidur Alif. Tidur. Dia gayang kot. Kalau ayam. Sangat. Okey, tak apa. Saya skip dulu Alif ni. Dah. Nazik dah? Ya. Alif dah? Ada. Bising. Oh ada ke dah dengar tak apa yang saya cakap tadi? Dengar. Okey. Nazik? Saya. Ada? Ada. Okey, Naim? Okey. Anis Ayuni? Ada sir. Dengar ya Ada dia cakap dia. tadi? Ada tu. Dengar. Makan tu. Fahira? Mana? Fahira? Ada sir. Oh. Syara, ada soalan? Tak ada lagi sir. Okey, Najihah? Ada sir. Kau cerita apa man? Soalan Najihah? Tak ada soalan. Okey, Amani? Ada sir. Ada soalan? Tak ada. Okey, Izzat? Ada saya. Ada? Ada. Ada Izzat. Okey, Hidup. tuan Izzat. Gila. Ada soalan Izzat? Apa yang banyak tadi? Nanti. Jumpa Nabi nanti. Boleh. Syairi? Syairi? Ya sir. Ada soalan? Ya sir. Tak ada. Ada Boleh dapatkan Tak ada. barang-barang tu? Saya dah ada dah. Dah ada dah? Okey, dah ada senang. Kertas ada dia? Ada dah Okay, semua. Okey. Baguslah. Yang lain boleh dapatkan. Dalam minggu depan lah kita akan buat latihan. So, kita akan buat turtle block dulu. Kita akan buat turtle block. Kita akan belajar macam mana nak buat A, B, C, D, E, 1, 2, 3 dalam kertas A3 dan juga kertas A4. Belajar balik lah. Mungkin dulu awak dah belajar, awak pernah guna buku garis 2 kan? Buat A besar, A kecil, B besar, B kecil. So awak akan buat balik. 5. Buku garis 2. Buku garis 2. So awak akan buat balik benda tu. Okay, daripada basic. Macam saya cakap, kita akan belajar daripada basic. Okay. So saya rasa untuk hari ini itu saja. Kita punya kelas lah. Kelas kita pada hari ini. So nanti saya akan share nota yang saya tunjuk tadi. Sebab masa ni saya akan share dalam WhatsApp group lah. Lepas minggu kedua nanti saya akan masuk balik dalam OLS. Okay, so dengan saya medium yang saya gunakan adalah OLS. Mungkin lecturer lain dia guna GC kan, Google Classroom. So saya menggunakan OLS dan juga WhatsApp dan juga Google Meet lah macam ni. Macam saya brief pada minggu lepas tu. Okay, so kalau tak ada soalan, kita stop kat sini saja. Okay, apa-apa yang awak nak tanya, awak boleh tanya saya melalui WhatsApp ataupun call. Kalau nak beli barang tu, nak make sure barang tu betul ke tak, so awak boleh tunjuk kat saya dekat WhatsApp ataupun call saja. Okay, so itu saja untuk kelas pada pagi ni. So kita jumpa lagi dalam next class hari apa? Esok. Hari Rabu kan? Rabu. Rabu pukul 10 juga. Okey. So itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sir. Jumpa bot ni. Gaya. Pakji lu. Tidur je. Makan bot.
Pak Ji.